tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Hari ini Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita ruang dan peluang semula untuk kita kembali lagi bersama-sama dalam kelas pada malam ini. Baik, kita akan mulakan sebentar saja lagi. Sebelum itu, mari kita sama-sama mulakan kelas kita dengan bacaan Ummul Furqan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Baik, tuan-tuan, puan-puan, rakan-rakan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, pertama dan selamanya marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Kerana Allah memberikan kita kesempatan, Allah memberikan kita ruang untuk sama-sama berada dalam majlis ilmu ini. Ada orang dia nak sangat bersama-sama dalam majlis ilmu, tetapi kekangan-kekangan yang ada pada hari ini membuatkan dia tak dapat ataupun dia tak sempat untuk ikuti. Sebagai contoh, sibuk dengan kerja, sibuk dengan urusan harian. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, sebelum itu kalau internet ataupun dia macam lag kat sini kan, boleh maklumkan dekat ruangan chat tu. Takut saya tak perasan kita bercakap seorang-seorang pula dia macam lag. Okey, baik. Baik, insya-Allah hari ini tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, kita masuk kepada surah Al-Fatihah ayat ke-5 hingga yang ke-7 insya-Allah. Dan sebelum ini pada bulan yang lepas kita telah masuk kepada surah Al-Fatihah daripada muqaddimah, kemudian ayat pertama hingga ayat yang keempat. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita selesai untuk ayat yang pertama dan yang keempat. InsyaAllah sebelum kita masuk kepada ayat yang kelima hingga tujuh ini, kita recall sedikit, kita ingat semula kan apa yang kita tadabbur, apa yang kita lihat pada ayat-ayat ini. Dimulakan ayat surah Al-Fatihah ini dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, ketika kita melihat pada ayat itu, kita dapat berfikir di situ bahawa setiap pekerjaan kita, setiap apa yang kita lakukan dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu cantik Allah Subhanahu Wa Taala susun ayat surah Al-Fatihah ini. Ketika kita memulakan surah Al-Fatihah, ketika kita memulakan amal perbuatan kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ayat yang seterusnya adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu ia mengingatkan kepada kita bahawa selepas kita selesai daripada melakukan sesuatu perkara, maka kalimah yang perlu kita sebutkan adalah Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang memiliki kekuatan, yang memberikan pertolongan kepadaku. Itu adalah cara selepas kita melakukan sesuatu perkara. Ada orang dia memulakan dengan Bismillah. Kemudian apabila dia diberikan kejayaan, dia diberikan kemenangan, dia diberikan kemudahan selepas menyelesaikan sesuatu urusan, dia terlupa barangkali untuk menyebutkan Alhamdulillah.
Tetapi di dalam surah Al-Fatihah ini Allah mendidik kita bahawa selepas kita menyelesaikan suatu perkara, sebutlah Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kemudian Allah perkenalkan sifatnya kepada kita bahawa Allah itu Ar-Rahman dan Allah itu Ar-Rahim. Tadi pada Bismillahirrahmanirrahim disebutkan sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kemudian pada ayat yang seterusnya, pada ayat Ar-Rahmanirrahim, Allah perkenalkan lagi bahawa Allah nak kita ini tahu bahawa adanya Allah Ar-Rahman yang Maha Pemurah, yang memberikan kita nikmat yang banyak kepada kita, sehingga kan nikmat itu kita tak minta pun tapi Allah beri kepada kita. Sebagai contoh oksigen, kita tak minta pada Allah tapi Allah berikan kepada kita. Kita tak minta sistem pencernaan tetapi Allah berikan kepada kita. Subhanallah, banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ketika kita rasa dalam kehidupan ini adanya masalah ataupun adanya ujian, maka kembalilah untuk kita mengingati atau mengenali asma Allah yang sangat-sangat indah. Kemudian Allah perkenalkan sifatnya iaitu Ar-Rahim. Allah itu yang Maha Pemurah, kemudian Allah yang Maha Mengasihani. Ketika mana Ar-Rahman diberikan kepada orang yang beriman dan orang yang kafir, tetapi bila Ar-Rahim ini Allah berikan eksklusif untuk orang yang beriman. Allah berikan ketika di mana? Ketika di hari akhirat. Kemudian Allah mengingatkan, selepas Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah mengingatkan kepada kita walaupun Allah ini Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Malik Yaumiddin. Allah nak ingatkan kepada kita apa dia? Allah nak ingatkan bahawa walaupun Allah memberi nikmat yang banyak, tetapi kamu jangan lupa bahawa Allah ini memiliki hari pembalasan. Supaya apa? Supaya Allah nak ingatkan kepada kita ni bahawa kita ini tidak lara, tidak sombong, tidak lupa diri. Jadi Allah ingatkan dirinya dengan sifat sebagai pemilik hari pembalasan. Alhamdulillah, itu adalah secara untuk kita ulang kaji sedikit bagaimana perjalanan surah Al-Fatihah ini. Baik, insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan, kalau suara saya kurang jelas ataupun dia tersangkut-sangkut, mohon beritahu je dekat dalam chat ni. Sebab dekat sini dia macam tak cantik sangat dia punya line. Okey, baik. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan masuk kepada ayat yang kelima. Ayat yang kelima ini adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini, baik saya conteng sedikit. Jika lihat di sini bahawa pada ayat yang kelima saya ada letakkan bahawa segmentasi ayat ini, di mana ayat ini secara kasarnya ataupun dia menggambarkan ayat ini tentang apa. Ayat yang kelima ini menjelaskan tujuan hidup kita iaitu beribadah, kemudian meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita ucapkan, kita sebutkan di dalam solat kita, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau sahajalah ya Allah yang kami sembah dan kepada Engkaulah sahaja kami memohon pertolongan. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, bila kita lihat pada ayat ini, kita perhatikan Allah meletakkan kalimah iyyaka pada dua tempat, di mana iyyaka ini diulang dua kali. Allah Subhanahu Wa Taala ulang dua kali di dalam ayat ini. Maksudnya apa tuan-tuan dan rakan-rakan sekalian? Kenapa Allah letakkan kalimah iyyaka ini dan diulang sebanyak dua kali dalam satu ayat? Ini menunjukkan kita perlu berikan perhatian kepada ayat ini dan Allah nak kita fokus bahawa iyyaka ini, adanya kalimah kaf ini adalah merujuk kepada
hanya senya. Maksudnya dekat sini tiada selain Allah, hanyalah Allah sahaja. Iyyaka hanya Allah. Maknanya bila kita sebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dengan kata lain, kami tidak menyembah kecuali hanya kepada Engkau dan kami tak bertawakal, tak minta pertolongan kecuali hanya kepada Engkau ya Allah. Pengertian ini tuan-tuan dan puan-puan, dia adalah kesempurnaan dari ketaatan. Maka ketika kita membacakan ayat ini, kita solat kan, kita baca surah Al-Fatihah ini, kita jumpa ayat yang kelima, kita sebutkan, maka kita baca perlahan-lahan. Kita baca dengan kita menghayati kalimah ini sedalam-dalamnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jangan kita baca laju-laju. Kadang-kadang kita ni solat laju sebab apa? Sebab nak kejar tempat kerja ni. Dia jadi kita tak dapat rasakan kemanisan itu. Tetapi bila kita menyebutkannya dengan penuh penghayatan, insya-Allah ayat inilah yang akan membuatkan kita menjadikan ia sebagai kunci ataupun sebagai motivasi dalam menghadapi ujian di atas dunia ini, dalam kita menongkah arus dalam kehidupan kita seharian. Baik, pada ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian kita pergi kepada kalimah na'budu. Na'budu ini kalaulah kita lihatkan na'budu, kami menyembah, kami mengabdikan diri. Jika ada seorang itu dia mahir dalam bahasa Arab sekalipun, dia menyebutkan kalimah a'budu, sebagai contoh kan, dia ni orang yang ahli dalam bahasa Arab. Jadi bila kita letak na'budu ini, kalimah na'budu, dia adalah menunjukkan kepada kami. Walaupun kita solat, kita bersendirian, kita tetap menyebutkan na'budu. Kita tak boleh menyebutkan a'budu. Walaupun kita ni mahir dalam bahasa Arab, kita letak, tak boleh, kita tengah solat seorang ni, maka kita kena guna a'budu. Dia tak boleh dekat situ. Dia kena gunakan na'budu. Sebab ini adalah ayat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala perintahkan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka dekat sini ketika kita membaca na'budu ini, Allah nak kita merasakan bahawa kita ini berada dalam satu jemaah. Sebagai contoh, kita menunaikan solat jemaah di masjid, ketika kita menyebutkan na'budu, maka kita semua ini orang-orang yang beriman, kita mengaku bahawa Allah sahajalah kami menyembah. Dan wa iyyaka nasta'in. Nasta'in ini adalah kami memohon pertolongan. Iaitu digunakan juga nasta'in supaya kita berasa adanya hubungan, adanya ukhuwah antara kita semua ini ketika membacakan ayat ini. Baik, itu secara kita lihat kepada huruf-huruf ataupun kita melihat kepada ayat pecahan demi pecahan. Jadi kita lihat di sini bahawa iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini, kalaulah kita meletakkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in besar-besar dekat depan kita ni kan, insya-Allah kita ketika mana orang buat tidak baik dekat kita pun, kita rasa tidak mengapa sebab kita ada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika mana kita diberikan, kita melakukan kebaikan, kemudian kita tidak dibalas, tidak dihargai, tetapi kita tak rasa apa-apa sebab kita rasa kita na'budu, kita menyembah, kita mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah permurnian akidah.
tatkala kita merendah diri dan kita menghinakan diri kepada Allah yang Esa, tiada sekutu baginya. Kemudian kita minta tolong kepada Allah yang Esa, yang Tunggal, yang tiada Tuhan selain dari Allah. Maka dekat sini tuan-tuan dan puan-puan, kita hayati benar-benar. Saya mengingatkan diri saya dan mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan juga bahawa ketika kita meletakkan na'budu ini, kita tidak menyembah selain dari Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tidak minta pertolongan daripada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah lah selayak-layaknya. Maka dekat sini kita lihat juga dia ada dua amalan hati yang sangat penting untuk kita jaga. Iaitu yang pertama ketika kita menyebutkan na'budu dia berkaitan dengan ikhlas. Na'budu ini dia berkaitan dengan ikhlas. Maksudnya kita mengabdikan diri, kita beribadat kepada Allah semata-mata tanpa kita mengharapkan adanya imbuhan sebagai contoh. Kalau kita sebagai contoh kita buat solat kan, kita buat solat bila ada orang kita buat baik, kita buat lebih pula ibadahnya. Tetapi bila kita berseorangan nak buat solat sunat pun subhanallah, dia memerlukan mujahadah, kita kata begitu kan. Jadinya bila sebutkan na'budu ini, dia benar-benar ikhlas, dan nasta'in dia tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah amalan hati yang perlu dijaga, yang perlu kita lihat. Dan tuan-tuan dan puan-puan rakan sekalian, bila kita sebutkan tentang ikhlas ini, dia adalah satu proses yang berpanjangan. Barangkali hari ini kita buat sebab kita belum biasa. Tetapi ketika mana Qiyamul Lail sebagai contoh, dia dah jadi rutin kita kan, maka dari situ kita terbitnya ikhlas kita nak buat itu sebab kita tahu bahawa Qiyamul Lail itu adalah di mana Allah, kita berdua-duaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mengadukan segala apa yang terbuku di hati kita ketika ada beban yang berat ketika waktu itu, kita mengadukan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka inilah yang kita perlu jaga. Dan di dalam yang disebutkan oleh Datuk Haji Muhammad Noor di dalam kitab tafsir terjemahan pimpinan Ar-Rahman, Sahibul Fadilah Datuk Haji Muhammad Noor ni beliau adalah penyemak kitab tafsir terjemahan pimpinan Ar-Rahman. Beliau berkata bahawa satu-satunya jalan untuk menyatakan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan beribadah kepada Allah dengan penuh rasa ikhlas dan tawaduk. Jadi kita nak lihat di sini, poin dia terkunci di sini adalah ikhlas semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nak buat sesuatu perkara ni, ikhlas ni diperlukan mujahadah kan tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tak ada imbuhan, tak naklah buat. Sebagai contoh kita kata begitu. Tetapi bila kita faham ayat ini, Allah nak didik kita bahawa tiada tempat yang kita sembah, tiada yang kita sembah melainkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga tidak ada tempat lain kita memohon pertolongan selain dari Allah yang Maha Pemurah. Baik, kemudian bila kita sebutkan na'budu ini juga tadi kita sebutkan dia adalah kami dan bukan saya. Nak menunjukkan bahawa pentingnya persatuan ummah. Ketika mana kita menyebutkan di dalam solat jemaah adanya kesatuan ummah. Ketika kita melakukan ibadah haji, adanya kesatuan ummah. Ketika kita mengeluarkan zakat, adanya persatuan ummah di mana kita saling menolong antara satu sama lain.
Maka di sini bahawa nak menunjukkan bahawa kita hidup atas muka bumi ini, tuan-tuan dan puan-puan, bukan seorang-seorang. Hari ini yang berlaku di Palestin sebagai contoh kan, ketika mana mereka ini sedang menghadapi saat-saat genting, kita sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman, kita rasakan bahawa ketika mereka menghadapi, kita rasakan kesengsaraan mereka, kita rasakan kesusahan mereka. Sebab kita menyebutkan na'budu wa iyyaka nasta'in ini, adanya persatuan ummah. Walaupun mereka ini jauh beribu batu dengan kita, tetapi kita ada keterikatan ketika kita melafazkan ayat ini. Dan tuan-tuan dan puan-puan, ayat ini juga nak mengajar kita, nak mendidik kita, memberi panduan kepada kita. Dia merupakan satu kesembuhan bagi hati. Bagi hati kita lihat, dia adalah satu kesembuhan. Bagaimana dikatakan sebagai kesembuhan? Kesembuhan bagi hati dan memberikan ketenangan kepada kita daripada penyakit. Penyakit apa yang berlaku kepada umat Islam ni ataupun kepada diri kita ini, iaitu penyakit bergantung. Kesembuhan daripada bergantung kepada selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bergantung selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ada orang dia tidak yakin bahawa Allah yang akan menyembuhkan dia. Dia tak yakin bahawa Allah yang akan memberikan rezeki kepada dia. Maka dia bergantung selain daripada Allah. Sebagai contoh, apa yang dia buat? Dia buat duit sebagai tangkal. Kod-kod nanti duit masuk, esok hari RM1,000 masuk dalam akaun bank. Dia tidak percaya bahawa Allah yang menetapkan rezeki untuk dirinya. Hari ini nak menang, contoh nak menang masuk sesuatu pertandingan kan, jadi mohon riak, ujub, ego. Inilah penyakit-penyakit hati yang ada di dalam diri manusia. Hari ini dia rasa kejayaan yang dia miliki adalah hasil usaha dia siang malam tak tidur. Sebagai contoh. Tetapi bila kita faham nasta'in ini adalah Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan pertolongan kepada diri kita sebenarnya. Tuan-tuan dan puan-puan, kalaulah tanpa pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak mampu berada di hadapan saya sendiri ini, tuan-tuan dan puan, tak mampu berada di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Barangkali mungkin ada masyarakat, ada urusan lain. Tetapi dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan kekuatan yang Allah berikan, alhamdulillah Allah beri untuk hadir pada malam ini. Maka bila kita sebutkan nasta'in ini, dia membuatkan kita jauhkan diri ataupun menghilangkan diri daripada sifat riak, ujub, ego, takbur ini, penyakit-penyakit hati. Dan bila kita lihat di sini, na'budu ini juga Allah menyebutkan ibadah dahulu. Allah menyebutkan ibadah dahulu, kemudian Allah menyebutkan pertolongan. Sebab apa? Sebab ibadah adalah jalan menuju pertolongan. Maksudnya kita melakukan solat untuk kita mohon pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan
ketika kita menyebutkan nasta'in ini, kita minta tolong ini, kita minta tolong apa? Kita minta tolong, ya Allah, tolonglah aku untuk beribadah kepadamu. Kalaulah Allah tidak memberi pertolongan kepada kita, nak buat solat pun rasa berat, ya Allah. Nak solatkan solat sunat ini, apatah lagi kan, nak buat puasa sunat. Jadi kita minta pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan ketaatan. Dan kita lihatlah di situ bahawa na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita minta tolong untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat daripada Bismillahirrahmanirrahim sehingga Maliki Yaumiddin, kalau kita lihat di situ adalah ayat 1 hingga 4 itu Allah memuji dirinya dengan sifat-sifat yang disebutkan. Maha Pemurah, Maha Penyayang, Allah yang memiliki hari pembalasan. Kemudian pada kalau tadi ayat 1 hingga 4, dia lebih kepada menyebutkan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi bila ayat yang kelima ini, dia soalan mana? Iaitu pada huruf kaf. Pada huruf kaf ini kita bercakap iaitu ketika berhadapan, sebagai contoh saya bercakap dengan seseorang saya bercakap dengan awak. Jadi ka ini dia menunjukkan kepada engkau. Maka ketika kita membaca di dalam solat itu, bila kita tahu bahawa kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita memohon pada ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maksudnya kita benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menyatakan kerendahan diri kita, kehinaan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang disebutkan ketika mana kita berhadapan, seolah kita berhadapan dengan orang yang ada di hadapan kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di situ kita melihat na'budu ini mengingatkan kepada sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan bahawa lain tak berapa jelas je Cik Zain. Sekarang dah jelas tak? Ya, sangkut-sangkut Ustazah. Oh, sekarang pun? Okey dah. Okey, dia mesti tersangkut-sangkut Okey. Okey, saya cuba cuba untuk menerangkan. Kalau sangkut-sangkut lagi, beritahu. Baik, inilah tujuan kita diciptakan tuan-tuan dan puan-puan rakan-rakan sekalian. Jangan disebabkan urusan-urusan dunia ini, urusan-urusan pekerjaan kita terlupa bahawa tujuan kita diciptakan adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika mana pada ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaku. Maka kita lihat semula kepada ayat yang pertama surah Al-Fatihah ini.
kita melihat bahawa ketika kita melakukan apa sahaja yang ada di atas muka bumi ini, sewaktu kita membincangkan tentang surah Al-Fatihah ayat yang pertama ini, banyak pekerjaan yang kita lakukan. Sehingga kan para ulama dia meletakkan abda'u amali, saya memulakan pekerjaan saya dengan nama Allah yang maha murah lagi maha penyayang. Tidak disenaraikan apa pekerjaan. Kalau nak disenaraikan dari pagi sampai malam kita tutup mata semula, mesti banyak pekerjaan yang kita lakukan. Maka dia balik semula ke sini, kita lihat bahawa ketika kita melakukan sesuatu perkara, mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita lakukan sesuatu perkara itu, dia menjadi amal kita, menjadi amal ibadah kita, dan ia adalah bukan yang sia-sia. Maka inilah tujuan kita diciptakan. Jangan sampai kita lari fokus, jangan kita menjadi hamba kepada harta, jangan kita menjadi hamba kepada pangkat, kuasa dan sebagainya. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah menunjukkan golongan-golongan yang menjadikan harta sebagai Tuhan mereka, yang menjadikan pangkat kuasa itu sebagai Tuhan mereka. Allah telah menunjukkan bagaimana pengakhiran mereka ini. Sebagai contoh, Fir'aun ketika mana dia menjadikan pangkatnya sebagai Tuhannya, dan dia juga mengaku dia adalah sebagai Tuhan, maka kita lihat pengakhiran Fir'aun bagaimana. Jadi inilah tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan dan puan-puan kan, kalau kita rasa macam ada masa rasa macam penat sangat di rumah ni, ataupun yang bekerja, dia ada satu fasa yang dia rasa penat sangat. Dia rasa mencari nafkah tu sebagai contoh seorang ayah, dia akan ada fasa rasa penat. Jadi ayat ini boleh kita jadikan sebagai motivasi kepada kita. Allah ciptakan kita melainkan untuk menyembah dan beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kita mohon kepada Allah, kita minta pertolongan, ya Allah berikan kekuatan, ya Allah berikan kesabaran, ya Allah jadikanlah aku ini hamba yang ikhlas. Sebab kita na'budu tadi, kita baca dalam solat, jadi kita minta ya Allah jadikanlah aku ini orang yang ikhlas dalam melakukan amal di atas muka bumi ini. Sebab aku tak tahu amal mana yang engkau terima, tetapi kurniakan keikhlasan. Saat Allah berikan keikhlasan dalam jiwa kita, insya-Allah kita akan diberikan ketenangan. Sebenarnya kan tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup kita ini, kita mahukan ketenangan dan kebahagiaan. Kalau kita apa keadaan sekalipun, bila kita dapat hadapi sesuatu itu dengan tenang, dia akan memberikan kebahagiaan kepada kita. Jadi kita nak perkara itu, kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah sahaja yang layak, yang memberikan nikmat itu kepada kita. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan, bila kita mengetahui iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka kita jadikanlah Allah sebagai wakil. Dan apa yang terkesan tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya yang berlaku di Palestin, di Gaza ni kan, dia sebenarnya memberikan kesan kepada kita. Saya teringat masa awal-awal kejadian 7 Oktober yang awal-awal tu kan, saya rasa macam tak nak buat apa-apa. Setiap hari nak menanti apa terjadi dekat bumi Palestin sana. Dia rasa macam nak makan pun nanti dululah. Dia rasa semangat tu
semangat tu nak tahu apa sedang berlaku, apa yang mereka hadapi ni. Dan apa yang menariknya tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, yang kita boleh belajar daripada saudara kita di sana, ketika mana mereka ini sedang mengalami peperangan, mereka ini sedang berada pada situasi yang sangat-sangat membahayakan, sangat-sangat yang genting. Satu kalimah yang tidak pernah lekang dari bibir mereka adalah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka menjadikan Allah sebagai wakil. Dan ketika mana ada saudara-saudara mereka yang syahid, mereka boleh tenang, mereka boleh menyebutkan kalimah ini. Subhanallah. Allah nak tunjukkan kepada kita semua bahawa mereka inilah bagaimana keimanan mereka, keimanan yang sesungguhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi surah Al-Muzammil ayat yang ke-9 ini adalah ketika mana Nabi SAW ketika itu Allah memberikan ayat ini, menurunkan ayat ini kepada Nabi ketika mana dakwah Nabi ini tidak dihiraukan, dakwah Nabi ini tidak dikisahkan. Maka Allah memberi kata semangat ini, memberi semangat kepada Nabi bahawa Allah kenalkan, Allah perkenalkan, kita lihat di sini, Allah perkenalkan bahawa Allah ini Rabb. Sebagaimana kita kenali bahawa Rabb itu adalah yang menjaga, yang melihara, yang memelihara, yang menjamin, yang melindungi masyriqi wal maghrib, yang menguasai timur dan barat. Nak digambarkan di sini bahawa masyriqi wal maghrib itu adalah keseluruhannya. La ilaha illa huwa fattahizhu wakila. Jadikanlah dia penjaga, penjamin dan pelindung yang menyempurnakan urusanmu. Walaupun ayat ini kepada baginda Nabi SAW, kita kena ambil ayat ini bahawa kita kena jadikan Allah sebagai wakil. Wakil yang macam mana? Iaitu Allah lah yang menjaga, menjamin dan melindung dan yang menyempurnakan urusan kita semua. Maka ingatan kepada saya dan rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, serahkanlah semua urusan-urusan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah kita rasa ada urusan-urusan yang kita lakukan ini tak ikut apa yang dirancang, ingatlah pada ayat ini, ambillah Allah sebagai wakil, jadikanlah Allah ini sebagai penolong, jadikanlah Allah ini sebagai penjamin dan pelindungan urusan kita. Dan itu daripada surah Al-Fatihah ayat yang kelima. Pada ayat yang kelima, kita menyatakan akidah kita, kita menyatakan keesaan kita, kita menyatakan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat yang ke-6 ini adalah motivasi diri kepada kita agar sentiasa melakukan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Dan pada ayat ini, tuan-tuan dan puan-puan, kita lihat ihdinas siratal mustaqim. Sebelum itu, ayat yang kelima tadi ada satu poin penting yang kita perlu ambil sebelum kita masuk kepada ayat yang ke-6, bahawa Al-Fatihah ini sebahagian ulama salaf dia menyebutkan bahawa Al-Fatihah adalah rahsia Al-Quran. Dan manakala rahsia Al-Fatihah terletak dalam ayat yang kelima itu tadi. Ketika kita menyebutkan iyyaka na'budu, kita menafikan segala bentuk syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita sebut iyyaka nasta'in, kita nafikan segala kuasa kita, hanya Allah yang berkuasa dan kita bertawakal kepada Allah semata-mata. Inilah rahsia Al-Fatihah yang terletak dalam ayat ini, iaitu supaya kita ni sembah kepada Allah, mengabdikan diri kepada Allah dan memohon permintaannya hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebab itu kita kena didik anak-anak kan, kalau
kita ada anak-anak kecil ataupun ibu-ibu, ayah-ayah yang ada cucu sebagai contoh, ataupun anak-anak kita, pasangan kita, kita kena latihkan diri supaya apa-apa mintalah kepada Allah. Sebagai contoh nak beli kasut, sebagai contoh nak beli kasut, kita latih anak-anak kita ini supaya minta kepada Allah. Macam-macam lah gaya dia nak minta tu kan. Ya Allah, bagilah ayah rezeki supaya dapat beli kasut. Tak apa, sebab itu adalah latihan kepada anak-anak bahawa kita untuk dia sentiasa berharap meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi kita ini ibu ayah yang sedang mendidik anak-anak itu, lagi kita kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ihdinas siratal mustaqim ini adalah tunjukilah kami jalan yang lurus. Pada munasabah ayat yang kelima dan ayat yang keenam, setelah Allah perintahkan kita untuk sembah dan minta pertolongan kepada Allah sahaja, pada ayat ini pula kita disuruh minta jalan yang lurus. Kerana kita tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu jalan yang diredai ini, melainkan dengan petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ayat yang kelima, kita minta pertolongan, kita sembah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ayat ke-6 ini, kita pula disuruh minta jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang Allah redai, supaya jalan kita ini adalah jalan kebenaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita lihat di dalam surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus. Sebelum itu kita pernah membincangkan bahawa surah Al-Fatihah ini dia ibarat sebagai kunci untuk kita masuk kepada 113 surah seterusnya. Mari kita lihat bagaimana surah Al-Fatihah ini dia menjadi kunci kepada surah-surah seterusnya. Ketika kita melihat ayat yang ke-6, kita minta Allah supaya kurniakanlah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah. Lalu pada surah Al-Baqarah, Allah memberikan kita petunjuk pada ayat yang kedua. Tadi kita minta petunjuk untuk jalan yang lurus, dan yang seterusnya Allah berikan kita petunjuk, iaitu Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin. Kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya, dan ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Maka tadi kita minta Allah supaya berilah kami jalan yang lurus. Maka inilah jawapannya tadi, bahawa Al-Quran ini petunjuk untuk kalian, untuk kita semua mendapatkan petunjuk yang lurus. Tadi kamu minta pada surah Al-Fatihah ayat yang ke-6. Itulah dia antara kesinambungan pada surah-surah ini. Dan kemudian bila kita lihat daripada ayat itu, kita nak lihat pada kalimah ihdinas siratal mustaqim. Ihdina ini dia berasal dari kalimah huda. Huda ini adalah petunjuk. Ketika mana kita sebutkan ihdina, dia adalah fa'il amar. Fa'il amar ini adalah tunjukilah. Dia kata perintah. Bukan kita perintah kepada Allah, tetapi kita minta kepada Allah, ya Allah tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Bimbinglah kami pada jalan yang lurus. Kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita lihat pada riwayat tafsir As-Sa'di ini, ihdinas siratal mustaqim ini, tunjukilah kami dan berilah taufik kepada kami untuk meniti jalan yang lurus, jalan yang jelas, jalan yang benar untuk meraih keredaan Allah dan syurganya. Kita tidak akan sampai kepada keredaan Allah dan syurga Allah melainkan kita mesti melalui jalan yang lurus, jalan kebenaran. Maka kita lihat tadi, setelah
pujian dipanjatkan terlebih dahulu kepada Allah Ta'ala sesuailah bila diiringi dengan permohonan. Kita lihat pada ayat yang pertama sehingga ayat yang keempat, kita memuji Allah, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yaumiddin, kita puji Allah. Kemudian kita menyatakan kehinaan kita, kerendahan diri kita dan seterusnya kita memohon kepada Allah. Buktinya adalah ihdina. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, ini adalah cara ataupun adab kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lihat pada ayat 1 hingga 4, dia adalah puji Allah. Kemudian pada ayat yang kelima, menyatakan diri kita. Kita rendahkan diri kita. Kita kata kita ini sembah kepada Allah sahaja, rendah diri. Dan ketika mana rendah diri ini teringat saya kepada Musa alaihi salam ketika mana di Madian, selepas dia menolong dua orang gadis Madian memberi minuman ternakan kambingnya, lalu Musa alaihi salam terus berteduh di bawah pokok. Ketika di bawah pokok, Musa alaihi salam dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Ya Allah, Musa dia menyebutkan bahawa ya Allah, aku ini tiada apa-apa, aku ini seorang yang fakir. Maka kau berikanlah kebaikan kepada permohonan ini. Maksudnya Musa ini dia dah lama berjalan pergi ke Madian, kemudian dia tak makan, terasa sangat lapar, lalu dia merendah diri, dia kata kepada Allah, ya Allah, sungguhnya Musa ini berada dalam situasi yang sukar, aku berada dalam situasi yang sukar ini ya Allah, berikanlah kebaikan apa-apa sahaja. Musa tak minta secara spesifik, tapi Musa kata berikanlah kebaikan kepadanya. Dan pada ayat yang ke-6 dan ke-7 adalah barulah kita minta kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, jangan kita terus melompat kepada kita minta kepada Allah. Pertama sekali kita puji Allah. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui keadaanku. Ya Allah, Engkau yang maha melihat segala gerak-geriku. Kita puji Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita merendah diri. Kita, ya Allah, sekarang ini aku berada dalam situasi yang sukar. Aku perlu membuat dua pilihan dan sebagainya. Kita merendah diri, kita merasakan bahawa kita ini sangat-sangat perlukan bantuan Allah. Kita sangat-sangat berhajat kepada Allah. Lalu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat yang ke-6 ini kita sedang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua perkara dalam meminta petunjuk, iaitu tunjukilah kami kepada sirat dan tunjukilah di dalam sirat. Yang pertama, tunjuk kepada sirat, dan kemudian bila dah kepada sirat itu, masuk dalam sirat. Iaitu hidayah petunjuk kepada sirat adalah supaya tetap teguh pada ajaran Islam. Ini yang disebutkan oleh Tafsir As-Sa'di di dalam tafsirnya, supaya hidayah yang kita minta itu adalah tetap teguh pada ajaran Islam dan meninggalkan agama-agama selain Islam. Kemudian sedangkan hidayah di dalam sirat adalah mencakup hidayah untuk mengamalkan seluruh cabang agama baik secara ilmu maupun amal. Ketika kita dah berada dalam petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala, kita dah berada dalam ajaran Islam, kemudian kita minta kepada Allah lagi supaya kita dapat amalkan ilmu itu dan menjadikan amalan dalam kehidupan kita. Ada orang yang dah diberi hidayah tetapi dia belum diberikan kekuatan untuk mengamalkan. Jadi tafsir As-Sa'di ini dia memberi maksud bahawa dua perkara yang kita minta dalam ihdinas siratal mustaqim ini, dalam siratal mustaqim.
Maka Ibnu Katsir tadi dia menyebutkan bahawa memuji kita yang meminta, iaitu dia puji Allah, kemudian dia meminta hajatnya dan hajat saudaranya yang beriman, dan hajat tersebut akan lebih cepat ditunaikan dan lebih manfaat untuk dimakbulkan. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, nescaya aku makbulkan. Dan daripada surah Al-Fatihah ini mengajarkan kita adab untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ini Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan ia merupakan doa yang paling lengkap dan bermanfaat bagi para hambanya. Kerana apa? Ketika mana kita mendapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah pekerjaan yang kita dapat ataupun pekerjaan yang kita lakukan, kerja-kerja yang kita lakukan, insya-Allah menjadi halal walaupun ia tidaklah gah di pandangan manusia, tetapi dengan kerja itu kita dapat bawa pulang rezeki yang halal, kita dapat menunaikan solat awal waktu, itu yang lebih penting. Maka dalam tafsir Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat, dia kata hidayah inilah yang paling kita kena minta. Bila kita minta satu hidayah ini, insya-Allah semuanya akan menjadi mudah. Kita dapat duit RM10 pun hari ini, kita usaha berniaga dapat RM10 pun, kita rasa bersyukur sebab kita dapat, itu adalah dari rezeki yang halal. Itu yang disebutkan oleh Tuan Guru Nik Abdul Aziz Nikmat. Dan di dalam hadis qudsi yang panjang, ketika kita menyebutkan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ini Allah menyebutkan hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Inilah bahagian hamba-Ku, untuknya apa yang dimintanya. Maka inilah bahagian kita ketika mana kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dalam solat itu, surah Al-Fatihah itu, ku bagi dua antara ku dan hamba-Ku. Pada ayat yang awal di atas itu, Allah menyebutkan tentang dirinya, tentang sifat-sifatnya, dan di bawah itu Allah kata ini adalah ku bagi untuk hamba-Ku. Iaitu untuk hamba-Ku ialah apa yang dimintanya. Inilah yang sepatutnya yang kita perlu minta sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pada ayat yang ketujuh, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan bahawa siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tadi kita minta Allah Subhanahu Wa Taala agar memberi petunjuk yang lurus kepada kita, iaitu tunjukkan jalan kebenaran. Iaitu jalan kebenaran ini apa? Jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, bukan jalan orang-orang yang engkau telah murkai. Dan yang ketiga, bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Ini kita minta kepada Allah. Ya Allah, tunjukkanlah aku jalan yang benar, iaitu sebagaimana jalan orang-orang yang engkau telah kurniakan nikmat kepada mereka. Bukan jalan orang yang engkau murkai dan bukan pula orang-orang yang sesat. Maka kita kena sentiasa berhati-hati di jalan ini kerana ada ramai musuh yang mahu menggelincirkan para hambanya. Kita lihat inilah golongan-golongan yang mahu menggelincirkan para hambanya. Sebab itu kita perlu ikut pada jalan orang-orang yang pertama ini. Siapakah golongan yang mendapat nikmat itu? Ada di dalam surah An-Nisa ayat 69. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Minan nabiyyin ini yang pertama, para nabi, kemudian siddiqin, orang-orang siddiqin, wasyuhada, orang-orang yang syahid, dan yang keempat orang-orang yang soleh. Ini adalah yang keempat, iaitu orang-orang yang soleh.
Jadi orang yang dapat hidayah ini adalah kita nak orang-orang yang mendapat hidayah ini adalah para nabi, siddiqin, orang-orang syahid, orang-orang yang soleh. Wa hasuna ulaika rafiqah. Jadi kita orang yang beriman, tuan-tuan dan puan-puan, kita nak tahu yang benar, maka kita beramal dengannya. Kita mengikut apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Wa may yuti'illaha war rasul. Kita mengikut apa yang Allah perintahkan, jauh apa yang Allah larang dengan penuh ikhlas dan mengikut Nabi SAW. Maka siapakah orang ini? Orang ini adalah orang-orang 4 golongan ini. Dan ada pun kita masuk dalam kalangan orang-orang yang soleh insya-Allah. As-solihin ini adalah orang-orang yang beramal soleh yang membimbing manusia ke jalan kebaikan sama ada dengan perbuatannya, dengan perkataannya, dan mereka ini sanggup menanggung beban dan tanggungjawab dengan penuh ikhlas, sabar dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perintah Allah di dalam ayat ini juga adalah wa hasuna ulaika rafiqah, dan amatlah eloknya mereka itu menjadi teman, iaitu rakan kepada orang-orang yang taat tadi. Maksudnya di sini bahawa ini adalah perintah kepada kita bahawa pilihlah teman-teman kita. Supaya carilah rakan-rakan yang akan membawa kita kepada kebaikan dan jadikanlah mereka itu ulaika rafiqah, teman yang rapat kepada kita. Sebab itu pentingnya memilih teman-teman kita bagaimana. Dan di dalam asbabun nuzul pada ayat ini, dalam tafsir Ibnu Katsir ada satu hadis yang menceritakan tentang asbabun nuzul ayat 69 surah An-Nisa ini, di mana ada seorang lelaki ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, aku cintakan Tuan lebih daripada cinta kepada diriku dan anak-anakku sendiri. Dan kalaulah aku dekat rumah ni, aku selalu ingatkan Tuan dan tak sabar nak bertemu dengan Tuan. Kata kepada Nabi. Kemudian kalau aku ingat ajal ni, ajal aku dan ajal Tuan, aku yakin bahawa Tuan akan diangkat beserta Nabi-Nabi di syurga. Dan aku bimbang apabila masuk syurga nanti, takut tak bertemu lagi dengan Tuan. Baginda Nabi SAW terdiam, tak menjawab sedikit apa pun sehingga turun Jibril dengan membawa ayat ini sebagai janji Allah kepada orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka inilah janji Allah kepada orang yang taat, janji Allah kepada kita semua yang taat kepada Allah dan Rasulnya, insya-Allah. Kita termasuk dalam golongan ini mudah-mudahan. Dan siapa pula golongan yang dimurkai? Golongan yang dimurkai ini adalah golongan yang kita kata ulama bersepakat bahawa golongan yang dimurkai ini adalah orang Yahudi dan pengikutnya, di mana yang mereka ini menukar perjalanan agama. Dia menukar kebenaran agama. Dia menyeleweng. Dia tahu akan kebenaran tapi dia seleweng. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah ialah orang yang mengingkari atau menyembunyikan sesuatu perkara agama yang diketahui betul atau benar. Sebab itu ketika mana kita membaca ayat-ayat ini, ayat surah Al-Fatihah ayat yang ke-7 ini, kita, adakah aku termasuk dalam golongan ini? Bila kita tadabbur ini, dia akan menjadi ses refleksi kita. Ada tak aku menjadi apa yang Allah sebutkan dalam ayat ini? Orang yang dimurkai Allah. Sebab itu kita baca satu ayat, kita berhentilah sebentar. Kita lihat, kita refleksi. Jangan laju-laju baca Quran. Jangan rasa nak habis cepat.
lebih baik kita baca satu ayat tetapi kita memahami maksudnya dan kita berazam untuk mengamalkannya. Dan orang yang dimurkai Allah ini adalah Qul hal unabbi'ukum bisyarri min dzalika masubatan indallah. Maukah aku kabarkan kepada kamu tentang yang lebih buruk balasannya di sisi Allah daripada yang itu. Idah ayat 60 ini Allah beritahu apakah balasan orang yang mempersendakan agama. Orang yang tahu kebenaran tetapi dia tidak kebenaran itu kerana kebenaran itu. Mereka inilah mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi, dan Allah murka kepada golongan ini, iaitu mereka dapat laknat daripada Allah, iaitu yang laknat ini bermaksud kutukan, mendapat kutukan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kutukan ini bersamaan dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita membincangkan Ar-Rahman Ar-Rahim, kita lihat bagaimana pemuda Al-Kahfi ketika mereka ini dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala ketika melarikan ke gua. Ketika mereka dapat rahmat Allah ini, subhanallah, mereka dapat tidur dalam tempoh yang lama dan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila dikutuk ini, dia dijauhkan daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mereka ini dimurkai. Mereka ini dimurkai oleh Allah. Allah murka kepada mereka dengan murka yang Allah tidak akan reda selama-lamanya. Sebab itu kita kena muhasabah diri. Walaupun disebutkan tentang golongan ini, ada tak pada diri kita? Ataupun ketika mana sebagai contoh kita baca surah Al-Lahab, surah Lahab kan, tabat yada abi lahabi wa tab. Surah Lahab itu surah Al-Masad. Kita baca surah itu bercerita tentang Abu Lahab, tentang Ummu Jamil, yang mereka ini menghina Nabi, yang mereka ini tidak suka dengan Nabi. Lalu kita refleksi, kita ini ada tak golongan ataupun ciri-ciri yang disebutkan Allah tentang Abu Lahab dan Ummu Jamil ini. Dia baca Quran, tadabbur ini dia bukan tengok orang lain. Dia tengok diri kita sendiri, tengok muhasabah diri kita. Dan Allah Radiba alaihi ini, Allah murka kepada mereka dan tidak akan redha selama-lamanya. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Mereka ini orang-orang yang dijadikan di antara mereka sebagai kera dan babi dan penyembah taghut. Maka Allah murka itu amat tinggi sehingga Allah zahirkan kemurkaan itu semasa di dunia lagi. Allah telah murka kepada mereka dengan menukarkan menjadi kera dan babi. Inilah yang disebutkan tentang ketika mana Allah murka kepada golongan itu. Dan mereka ini dijadikan sebagai hamba taghut. Ini juga salah satu daripada hukuman yang dikenakan kepada mereka. Taghut adalah apa sahaja yang dijadikan ilah selain daripada Allah. Apa yang dijadikan sebagai contoh dijadikan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka ini menjadi penyembah taghut, tak kira apa saja. Dan mereka inilah yang lebih buruk kedudukannya dan yang lebih sesat dari jalan yang betul. Mereka ini syarrum makana, tidak lain tempat mereka ini adalah di neraka Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ini lebih sesat dari jalan yang betul. Dan barangkali mereka tidak akan bertemu dengan kebenaran kerana mereka berada dalam jalan yang lebih sesat dari jalan yang betul.
Jadi kita melihat tadi golongan yang Allah kurniakan nikmat, kemudian Allah golongan yang dimurkai, dan yang ketiga adalah golongan yang sesat. Golongan yang sesat ini adalah ad-dhalin. Mereka ini adalah yang mengikut jejak langkah puak Nasrani yang beribadat tanpa ilmu. Mereka sembah Allah tanpa ilmu. Ini bahaya sekali. Sebab itu nak tak nak, macam mana nak tahu kita beribadat itu betul ataupun mengikut sunnah Nabi SAW? Tidak lain tidak bukan adalah kita perlu belajar. Kita perlu menuntut ilmu. Kita perlu menghadirkan diri ke kuliah-kuliah untuk mengetahui kebenaran itu agar kita tidak sesat. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, ketika mana kita minta Allah Subhanahu Wa Taala ihdinas siratal mustaqim, kita minta tunjukilah kami jalan yang lurus, maka pada surah Al-Baqarah Allah berikan kita, Allah terangkan kepada kita ciri-ciri puak-puak Yahudi ini, orang-orang Yahudi ini. Kemudian pada surah yang seterusnya Al-Imran, Allah memberikan ciri orang-orang Nasrani. Dan pada surah An-Nisa Allah terangkan ciri-ciri orang-orang yang munafik ini. Inilah di mana surah Al-Fatihah dia mencakupi keseluruhan dalam Al-Quran. Jadi bila kita lihat orang yang sesat ini, mereka tidak berpengetahuan agama kerana mereka tidak berusaha mempelajarinya. Atau pengetahuan agamanya ini tidak betul kerana belajar tidak menurut peraturan dan jalan yang sebenar. Ataupun mereka ini mengikut hawa nafsu semata-mata. Sebab itu hari ini kita lihat ajaran-ajaran sesat ini bertebaran. Kemudian ada pula pengikutnya. Mereka ini berpengetahuan agama tetapi tidak betul kerana mereka belajar tidak mengikut peraturan, disiplin dan jalan yang sebenarnya. Sebab itu mereka ini kalaupun tidak sesat dalam urusan kebahagiaan hidup di atas dunia ini, tetapi tidak mesti mereka ini akan sesat dalam urusan kebahagiaan hidup di akhirat. Kerana hanya pengetahuan agama yang dapat menunjuk kebahagiaan dan memimpin jalan ke akhirat. Maka kita tahu bahawa kesimpulannya jelaslah bahawa Yahudi ini ialah orang yang tahu tapi dia seleweng perjalanan agama ini. Dia seleweng kebenaran. Manakala Nasrani, mereka ini yang sesat, mereka yang mereka perjalanan ibadat yang tidak dianjurkan dalam agama. Maka Qul ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau dalam agama kamu secara yang tidak benar dan janganlah kamu menurut hawa nafsu suatu kaum yang telah sesat sebelum ini dan telah menyesatkan banyak manusia. Maka ini adalah nasihat yang amat penting supaya jangan melampau batas dalam agama. Sebab itu dalam agama kita ketika mana kita nak mengamalkan sesuatu ibadah ataupun kita nak buat suatu ibadah itu, pastikan ada dalil, ada nas dia. Sebab agama Islam ini, agama kita ini, dia agama yang ada dalil, yang ada nas. Sebab itu syarat amal yang diterima adalah ikhlas dan ittiba' sunnah yang mengikut baginda Nabi SAW. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan sekalian, sebenarnya banyak yang sunnah-sunnah baginda yang tunjukkan kepada kita. Tetapi ada pula golongan ini yang menambah-nambah, yang membuat ibadat itu secara mengikut hawa nafsu untuk kesenangan mereka. Sedangkan sunnah baginda Nabi SAW banyak lagi yang kita tak buat lagi. Banyak yang kita tak tahu lagi. Banyak yang kita belum belajar lagi. Maka orang yang sesat, yang tiada ilmu lalu beribadat ikut nafsu semata-mata ini, mereka ini adalah golongan yang sesat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan,
Dia hanya ada dua keadaan manusia, sama ada ikut ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi SAW atau ikut ajaran hawa nafsu yang membawa kesesatan. Dia sifirnya begini tuan-tuan dan puan-puan, jika tidak mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW, dia akan ikut hawa nafsu. Maka kita tanya pada diri kita yang mana satu? Dan sebab itulah kita perlu belajar, kita perlu berguru, kita perlu untuk menuntut ilmu untuk mendapatkan kebenaran, jalan kebenaran ini. Tidak mengapa tuan-tuan dan puan-puan kalau masa kita habis untuk perkara-perkara ini, sebab perkara ini yang akan memandu kita dalam beramal, seterusnya yang memberikan natijah kehidupan kita di akhirat sana. Maka ayat ini dia mengajar kepada kita dua perkara. Pertama, kita sebagai orang Islam, jika kita tahu kebenaran, nyatakannya, beritahu, sebarkan, walaupun kita dimarah oleh orang, walaupun kita dibenci, walaupun ia ikut Al-Quran dan Sunnah, kita kena sebarkan. Kerana apa? Kita nak mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala, bukan redha manusia. Dan kedua, jangan ikut ajaran sesat yang tiada sandaran dalil. Jangan reka-reka ibadat untuk menarik perhatian orang. Agama kita ini agama ilmu dan bersandarkan dalil yang sahih. Semoga Allah memberi petunjuk dan bimbingan kepada kita untuk sentiasa berada di jalan yang lurus, jalan yang Allah redai, bukan jalan orang Allah murkai, bukan jalan orang yang sesat. Dan kenapa Allah memulakan dengan orang yang dimurkainya dahulu sebelum orang yang sesat? Kerana orang yang dimurkai Allah ini, mereka tahu kebenaran. Mereka ada ilmu, tetapi mereka seleweng kebenaran, mereka sembunyikan fakta, mereka putar belit dan ubah maklumat. Ini sangat bahaya kerana mereka ini juga ada pengikut, dan adalin, orang yang sesat yang tiada ilmu lalu beribadat ikut nafsu semata-mata. Kedua-duanya salah, dan inilah perangai orang-orang Yahudi yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. Dan jangan kita lupa watak Yahudi dan Nasrani ini, mereka ini walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ini dia tidak akan senang kepada kita semua hingga kita mengikut agama mereka. Sebab itu sedikit demi sedikit mereka masuk untuk menyebarkan mereka punya daiyah-daiyah ni kan. Mereka melalui hiburan, melalui makanan dan sebagainya. Dan kita jangan lupakan watak Yahudi dan Nasrani ini, mereka memang tak akan senang dengan kita selagi kita tak ikut agama mereka. Dan pada akhirnya tuan-tuan dan puan-puan, refleksi diri untuk surah Al-Fatihah ayat yang ke-5 hingga ke-7 ini. Yang pertama, tanyakan pada diri kita, wahai Aini, wahai diriku, sudahkah aku menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam menguruskan kehidupan? Sudahkah kita jadikan Al-Quran ini sebagai teman kita ketika kita menghadapi ujian, kita menghadapi permasalahan-permasalahan di dalam kehidupan kita? Adakah kita kembali kepada Al-Quran untuk menjadikan rujukan yang utama? Itu adalah refleksi diri. Bertanya pada diri kita sendiri. Dia tidak perlukan jawapan daripada orang lain, tetapi hati kita, jiwa kita yang akan menjawabnya, yang mengetahui bagaimana keadaan kita dengan Al-Quran. Dan yang kedua, sudahkah saya menjadikan Allah sebagai tempat utama memohon pertolongannya? Adakah kita menjadikan Allah ini sebagai tempat utama ketika kita menghadapi perkara-perkara yang sukar, perkara-perkara yang memberikan kesenangan? Maka kita kena latih diri untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan tuan-tuan, perempuan, rakan-rakan sekalian, ambillah ibrah, ambillah hikmah sebanyak-banyaknya dari apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Palestin, di Gaza. Barangkali inilah yang Allah nak tunjukkan kepada kita. Mereka ini walaupun situasi sukar macam mana pun, kita perasan bahawa ada Al-Quran, alunan Al-Quran yang menjadi peneman mereka. Dan tindakan dia adalah, tuan-tuan dan puan-puan, kita tetapkan waktu untuk belajar dan faham Al-Quran. Lepas ni, lepas kita belajar ayat yang kelima hingga ayat 7 ni, kita nak buat apa? Yang pertama, kita tetapkan waktu untuk belajar dan faham Al-Quran. Sebagai contoh, 1 kali seminggu atau 2 kali sebulan. Ini tindakan ini, tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada yang lebih baik yang tuan-tuan dan puan-puan rancang, dipersilakan. Yang kedua, rancang ibadah seharian kita bermula dari celik mata hingga menutup mata kembali. Sebagaimana kita merancang hari ini nak pergi kedai, kemudian nak hantar anak, kemudian nak pergi ke masjid, kemudian nak pergi ke sekolah ambil anak semula, maka dalam waktu itu jangan lupa untuk kita sama-sama rancang ibadah seharian kita. Kerana apa? Kita memohon kepada Allah supaya berikan kita petunjuk, berikan kita jalan kebenaran, berikan kita sebagaimana orang-orang yang dikurniakan nikmat tadi. Maka orang-orang golongan ini, kita perlu belajar daripada mereka bagaimana kehidupan seharian mereka, bagaimana kehidupan Nabi, kehidupan para sahabat dan tabi'-tabi'in dan sebagainya. Maka alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, inilah untuk refleksi tindakan dan tadabbur kita pada hari ini pada ayat yang ke-5 hingga yang ke-7. Alhamdulillah kita pun sudah 10.17, Masya Allah, minta maaf tuan-tuan dan puan-puan, terlebih 2 minit, 10.15 patutnya kita berhenti. Dan alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah jika tiada apa-apa lagi, kita rasa macam dah terlebih waktu ni kan, kita tangguhkan majlis kita pada hari ini. Sebelum itu, untuk pada minggu hadapan ataupun bulan yang seterusnya, insya-Allah kita akan masuk kepada ayat-ayat yang pendek ataupun ayat-ayat pilihan. Saya mulakan dengan surah Al-Fatihah ini supaya kita sentiasa bersedia, kerana surah Al-Fatihah ini kita sering membacanya setiap hari berulang-ulang kali, maka adalah sangat baik untuk kita mulakan surah Al-Fatihah sebagai tadabbur kita. Baik, alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, mohon kemaafan jika ada terlanjur bicara, terkasar bahasa. Jadi insya-Allah kita tutup majlis kita pada malam ini dengan bacaan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawasaw. Sadaqallahul azim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Insya-Allah kita berjumpa, panjang umur, berjumpa lagi.